Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah sekali lagi dihimpunkan kita dalam rumahnya ini. Sudah kita menunaikan solat fardu maghrib, dan sementara kita menunggu solat fardu isyak, kita isi dengan majlis ilmu, kupasan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan dapat kita sampaikan kepada yang lain. Dan juga mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini, Allah Ta'ala menghimpunkan kita dengan pahala yang sebanyak-banyaknya, kerana dengan hadir ke majlis ilmu seperti ini diganjarkan pahala seolah-olah kita menunaikan solat sunat 1000 rakaat. Bahkan bukan sahaja kita mendapatkan pahala sebesar itu, bahkan kita pula didoakan seluruh makhluk Allah langit dan bumi, termasuklah ikan-ikan di laut, serangga di celah-celah batu, haiwan-haiwan di hutan, semuanya mendoakan orang yang hadir ke majlis ilmu, dalam majlis ilmu, sehinggalah majlis itu selesai. Maka kita hidup ini memang kita perlu mencari keberkatan, barakah, keberkatan daripada segala-galanya. Untuk mendapatkan keberkatan inilah kita perlu berusaha. Ini adalah salah satu bentuk cara kita mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Jenazah Sakaratul Maut pada siri yang lepas, sebab kita bukan kuliah berkitab, bukan kuliah bulanan, jemputan. Jadi pertemuan terakhir kita pada Januari 22, tak silap saya. Pada catatan saya, kita berhenti pada soalan yang ke-32. Bagaimanakah hukum ziarah kubur bagi kaum lelaki dan perempuan? Telah kita jawab. Dan malam ini kita masuk ke soalan yang ke-33. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa orang yang mati akan diazab apabila ditangisi oleh ahli keluarganya. Tangisan jenis apakah yang dimaksudkan di sini? Ada hadis yang menyebut kita bila kita menangis kepada keluarga yang kita meninggal, maka mayat tersiksa. Ini yang menyebabkan ada sebagian daripada kita beranggapan jangan menangis, air mata jangan kena pada mayat, seksa mayat nanti. Maka adakah itu tangisan yang dimaksudkan? Tangisan yang dimaksudkan adalah tangisan ratapan, yang di dalamnya terdapat raungan, meninggikan suara ketika menangis, penyesalan dan kekecewaan terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kat sini ialah bukan semua jenis tangisan yang dilarang. Tangisan yang dilarang adalah tangisan ratapan, meratap, menjerit-jerit, meraung-raung, menyesal. Dia menangis-nangis sampai walaupun dia tak sentuh mayat tu, walaupun air mata tak jatuh pada mayat tu, dia pergi kat belakang surau, dia tumbuk dinding merata-ratap, kenapa abang mati bang, kenapa abang mati bang, kan? Orang lain tegur dia, imam tegur dia, tumbuk imam, kenapa bang, kan? Makna kata ini satu bentuk yang dia tak redha. Maka dalam hal ini adalah tangisan yang dilarang. Adapun tangisan yang di dalamnya hanya ada kedukaan hati dan hanya setakat linangan air mata, maka ini tak termasuk dalam pengertian hadis di atas dan tidak dilarang. Maknanya kalau kita menangis kok, lumrahlah fitrah kita. Keluarga meninggal, kita menangis, menitik air mata, itu adalah satu fitrah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun pernah menangis dan berduka cita ketika anaknya yang bernama Ibrahim misalnya. Maknanya banyak ahli keluarga Rasulullah menangis, meninggal dunia ketika Rasulullah hidup.
Antaranya ialah Ibrahim, anak lelakinya. Ketika masih usia kanak-kanak, dia wafat. Pada saat itu Rasulullah SAW menangis, sedih anak kecil meninggal dunia. Lalu Nabi SAW pun bersabda, "Tarma'ul 'ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun." Air mata menitis berlinangan dan hati boleh sedih, namun kita tidak boleh mengucapkan kecuali perkataan yang hanya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. "Wahai Ibrahim, sungguh kami sangat berduka cita atas pemergiannya." Riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi pun menangis meniti air mata, maka tak jadi kesalahan. Isterinya Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, Nabi menangis. Bahkan Abu Talib, pak saudaranya yang belum masuk Islam, yang kafir, meninggal dunia, Rasulullah pun menangis, ya. Dan air mata tu betul ke kalau kena pada pipi mayat, menyeksa mayat? Kita tengok pada hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW wafat, setelah jasad baginda dimandikan dan dikafankan, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Dan disebut dalam hadis, dia membuka helaian yang menutup kain kafan wajah Rasulullah, buka balik. Maknanya boleh. Dah kafan, kita buka balik muka mayat, boleh. Dibuka sehingga melihat wajah Rasulullah. Abu Bakar cium wajah Rasulullah dalam keadaan menangis. Makna kata, kalaulah tak boleh kena air mata pada pipi mayat, tentu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu takkan buat pada Rasulullah. Ini menunjukkan bahawa ini tidak dilarang. Ya, boleh air mata jatuh pada pipi mayat, tak ada masalah. Dari sudut hukum tidak jadi masalah. Maka kalau ada orang dekat kita katakan tak ada jadi masalah. Yang salah adalah ratapan. Namun kita kena faham juga, itu dari sudut hukum. Dari segi adab, ya, memanglah boleh. Nanti tuan-tuan duduk kat luar kan, tengok orang nangis, sedih semua, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan guna alasan, Ustaz Rafi tadi kata dalam kuliah, boleh, tak ada masalah, air mata kena pada mayat. Dia pun menangis berialah. Lagi sekali pakai sekali, hingus sekali kan. Ni tak boleh lah. Cium pula mayat. Kan. Meninggalkan bahan bukti pada muka mayat tu kan. Ini tak boleh dari sudut adab. Kerana apa? Orang belakang pun nak cium juga. Macam mana kalau tengok takung dia tu kan, hilang selera dia. Tak apalah imam, tutup hilang muka mayat ni, saya reda kan. Hilang selera dia. Dia nak juga cium buat kali terakhir. Maka jangan kita su'ul adab. Adab buruk lah tu, maknanya meninggalkan benda yang orang lain tak selesa kan. Maka kalau menitis air mata, lap segera. Sebaiknya kita lap dulu, bukan kerana haram, bukan kerana berdosa, tapi kerana adab kita pada orang lain juga. Ya, itu bab tangisan. Ya, wallahu alam. Soalan yang ke-34. Bagaimanakah petunjuk Islam mengenai masalah ucapan takziah? Takziah. Bila kita ada kematian, kita terima, kita ucap salam takziah. Ya. Baik. Sunnah menegaskan bahawa tujuan takziah adalah untuk menghiburkan keluarga si mati yang sedang dalam keadaan berduka cita atas pemergiannya. Ingat, sunnah ucapan takziah itu adalah menghiburkan keluarga si mati. Lalu sebenarnya ucapan kita pada orang yang dah kehilangan ahli keluarga, salam takziah ya, sambil tangan kita salam dia, kita peluk dia, takziah ya saya ucapkan pada awak. Ini adalah ucapan yang no value, tak ada nilai. Tak ada nilai, kosong. Berbeza dengan salam tahniah. Kita ucap pada orang, congratulations to you kan, tahniah pada awak, tak ada nilai. Orang rasa seronok bila kita ucap tahniah pada dia. Tapi takziah kita ucap pada orang, tak ada nilai. Dia satu perkara yang kita perlu tambah, ada nilai dia lagi kalau kita ada penambahan. Ya, apa dia? Ucapan-ucapan yang menghiburkan hati ahli keluarga yang kehilangan keluarganya. Misalan, yang meninggal tu anak kecil. Lalu kita jumpalah kedua ibu ayah dia, kita katakan salam takziah kami ucapkan pada kamu berdua misalnya. Ya, bersabarlah atas kematian ini. Anak ni besoklah menjadi penjamin kat syurga nanti. Dia ni lah yang akan tunggu awak kat syurga nanti. Ya, awak dah ada bekalan kat akhirat nanti.
Maknanya ucapan inilah yang dapat mengubat sedikit kedukaan pada ahli keluarga yang meninggal, yang kehilangan ahli keluarga tadi. Apa lagi yang boleh kita kaitkan? Kaitkan kalau kita kata yang meninggal tu orang tua pula, mak dia ke, ayah dia ke, walaupun kita tak nampak tanda-tanda yang husnul khotimah, wajahnya tak berpeluh ke, apa-apa saja, ataupun tanda-tanda yang mungkin kita nampak tu tanda-tanda yang tak baik. Misalnya dia meninggal dalam keadaan yang teruk ke, sakit yang teruk ke, aksiden ke, maka hal ini mendukacitakan ahli keluarga. Maka kita kaitkan dengan keadaan sekeliling. Tujuan nak menghiburkan ahli keluarga. Alhamdulillah arwah ni meninggal hari Jumaat, baik. Walaupun ada yang pendapat tak ada manfaat pun meninggal hari Jumaat ke apa ke, tak ada manfaat pun. Maknanya kalau orang tu orang baik, tentu ada manfaat. Tapi kalau orang tu tak baik, walaupun meninggal hari Jumaat sekalipun, tak ada manfaat bagi dia. Tapi kita ucap ni kerana hari Jumaat ini adalah hari penghulu segala hari. Hari yang kita sebut sebagai perayaan umat Islam. Kan? Maka sebutlah hari Jumaat, insya-Allah baik. Kita ucap begitu saja. Kemudian kita sebut hari-hari yang alhamdulillah cuaca ni baik hari ni kan, baik arwah ni. Ataupun kita tengok jemaah ramai hadir. Rezeki arwah ni ramai orang hadir solat jenazah dia. Maka ucapan ini sedikit sebanyak memberikan mengubatkan kedukaan pada waris yang ditinggalkan. Ini penting juga, ya. Kaitkan dengan keadaan sekeliling. Sebab tu Nabi sebut ucaplah yang baik-baik ketika melihat atau menziarahi si mati, kerana ketika itu malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Ucap baik-baik. Ya, ucap yang baik-baik itu yang sunnahnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, batas waktu takziah ini hanya 3 hari je. Tak boleh lama, 3 hari. Dah seminggu dah waktu meninggal, kita berjumpa keluarga takziah dia, tak boleh. 3 hari je batas tu. Tidak dibenarkan berkumpul di rumah keluarga si mati dan tidak boleh juga membuat kemah-kemah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini pada dasarnya begitu, ya. Seolah-olah macam satu kewajipan. Bila meninggal kita pasang kemah. Tak boleh jika beranggapan itu adalah satu kewajipan, ya. Tapi kalau keluarga sendiri rasa macam nak buat, dia ada kemampuan, dia tak nak orang yang datang hadir itu panas, maka itu terserah pada keluarga. Ataupun ada badan-badan khairat, pihak masjid, pihak surau kata, oh ni ada kematian ni, tak apa kita akan dirikan kemah. Sebab apa? Ramai yang nak datang nanti, boleh berteduh bawah kemah tu. Maka tak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai satu kewajipan, waris kena bayar ya duit kemah. Satu kemah ni 1,500 kena standby. Sebab nanti kan kita sewa lah, kursi sekali kita bagi. Ini tak boleh membebankan waris, ya. Kena faham kat situ dari sudut kemampuan waris itu sendiri yang sendiri nak buat, bukan kita yang bagi arahan begitu. Demikian juga keluarga si mati, tidak dibenarkan menghidangkan makanan bagi mereka yang datang bertakziah sebagaimana yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Bukan kata tak benar tu kita kata macam, oh orang datang ni kita sedia makanan ni, orderlah nasi lemak kat situ, kita beli, kenapa tetamu datang. Ini semua kalau kita jadikan sebagai satu acara wajib, maka membebankan waris-waris yang tak mampu. Adapun demikian, kalau waris itu sendiri yang nak, tak apalah, kita ada duit ni, sedekahlah untuk arwah, kita belilah nasi biryani itu. Beli berapa? 100 bungkus tempah. Kenapa? Jadi ada orang datang ziarah ni penat, tengah hari nak ke bumi jenazah, bagi dia makan. Niat waris itu sendiri, bukan atas sebab orang lain sebut, bukan kerana dia anggap tu wajib, tidak. Niat dia nak bersedekah, tu tak jadi masalah. Adapun duit yang dikeluarkan itu juga tidak boleh tidak diambil daripada duit arwah. Tak boleh. Pergi ambil kat bank arwah tu, kat bank tu ambil, dalam tu ada banyak sikit, kita keluar 1,000 lah. Buat untuk jamuan dia sehari ni. Itu tak boleh. Duit arwah tak boleh kita sentuh untuk buat benda-benda seperti majlis tahlil dan sebagainya, tak boleh. Ya. Tapi kalau waris sendiri ada kemampuan, tak apalah, ada Pak Ngah tu sponsor makan tengah hari ni, itu tak apa, itu yang terbaik, ya. Sebab ketika Rasulullah SAW menziarahi keluarga Ja'far, yang mana Sayyidina Ja'far yang terbunuh dalam peperangan, mati syahid, baginda SAW bersabda, isna'u li'ili Ja'far ta'ama fa'innahu qad atahum ma yushghilahu. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, kata Nabi, kerana mereka sedang sibuk ditimpa musibah kerana kematiannya.
mereka sedang berduka cita, buatlah makan untuk Ja'far. Ini arahan Nabi pada siapa? Pada sahabat-sahabat. Maka mengikut sunnah Rasulullah SAW, para jiran, para sahabat, orang-orang yang hadir mengucapkan takziah lah yang digalakkan untuk membuatkan makanan untuk keluarga si mati. Ini sunnah dia, ya? Dan nak menghantarkannya ke rumahnya, bukan sebaliknya, iaitu keluarga si mati keluarkan kos untuk buat makanan bagi mereka yang datang hadir bertakziah, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini. Ini sunnah. Walaupun orang tu orang mampu, keluarga dia mampu, orang kaya lah katakan, duit banyak, tapi kita sebagai orang yang hadir, maka sekurang-kurangnya kita jangan fikir pasal dia mampu ke tidak. Kita atas inisiatif itu bawa makanan bagi kat dia. Tak apalah kami dah ada makanan dah, tak apalah kami sedekah untuk awak semua sekeluarga. Jiran-jiran datang, nanti tengah hari ni tak payah masak ya, kami sponsor. Tengah hari, malam ni, pagi esok, tengah hari esok, kita dah pakat dah, jiran semua nak sponsor makan untuk awak keluarga. Itu yang terbaik, ya. Walaupun bukan bergantung pada kemampuan dia, tidak, tapi kerana ini cara untuk kita menzahirkan rasa kebersamaan dengan ahli keluarga tadi tu, supaya mereka tak rasa macam sendirian ketika ditimpa musibah. Ada jiran-jiran yang ingat aku ni, ada jiran-jiran yang kenang aku ni. Sebab waktu tu mereka tak ada selera nak makan, hilang selera, tak nak makan, keluarga meninggal. Maka bila ada keluarga jiran datang, sedikit sebanyak menghiburkan atau mengubat kedukaan keluarga yang ditinggalkan tadi, ya. Baik, kemudian itu antara perkara-perkaranya disebut dalam 3 hari tadi bertakziah. Kerana apa? Kerana 3 hari ini waktu tempoh yang mungkin penerimaan waris untuk menerima kehilangan keluarganya. Selepas daripada itu, seminggu ataupun selepas daripada itu, dia akan mungkin semakin baik. Maknanya dia tak kenangkan sangat dah yang meninggal tu, hatinya dah terubat dah. Jadi kita yang baru datang tiba-tiba cerita, tak maaf lah ya, hari tu tak datang, anak awak meninggal, saya sibuk. Tak apalah, cukup sekadar tu. Lepas tu tukar topik lain. Ini dia cerita pula, anak sakit apa? Ya Allah, kesiannya, kecil lagi meninggal. Dia cerita balik benda-benda tu. Keluarga yang dah terubat luka dia tadi, luka balik darah dia. Makna kata menangis balik, sedih. Kita kenapa nak menangis, menyebabkan waris sedih? Kita nak menghiburkan dia. Ya, maka 3 hari saja yang disunahkan untuk mengucap takziah kepada ahli keluarga tadi, ya. Kemudian disebut juga takziah bukan boleh juga, takziah juga boleh dilakukan ketika acara pergumian, semasa berjumpa di jalan, di pasar, telefon, surat dan sebagainya. Maknanya tak semestinya kita kena jumpa dia, kita call dia pun dah okey dah, WhatsApp dia. Walaupun kita tengok kan, kita ni kenal orang ni orang besar, pemimpin masyarakat. Kalau kita hantar WhatsApp mesti dia tak balas. Tapi sebab apa? Yalah, tentulah bila keluarga dia meninggal, kita WhatsApp salam takziah ya tuan, Datuk Seri apa kau, dia tak baca ataupun dia tak balas. Tapi kita buat sahaja sebagai ingatan, ya. Maknanya biar dia nampak ramai orang ucap kat aku. Atau begitu juga pada orang-orang yang biasa, orang susah, orang miskin. Walaupun kita kata dah seminggu dah meninggal, tak apalah, kita baru tahu, ucap juga. Ucap apa? Tanda ingatan, ya. Minta maaf tak dapat hadir, kemudian saya tak tahu. Kita doakan mudah-mudahan arwah dicuci rahmat. Cukuplah sekadar tu. Itu yang boleh kita buat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ada soalan sebelum kita masuk soalan yang seterusnya? Ada dalam kalangan jemaah? Ya. Meninggal pada bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, ketika seorang tu meninggal dunia, pada waktu bila-bila pun, kata Nabi, tanda husnul khatimah tu ada beberapa perkara, ya. Yang Nabi sebutkan tu adalah pada keadaan jasad, yakni anggota wajahnya, ya, mudahnya dia meninggal dunia. Namun pada hari-hari yang tertentu, tidaklah dikatakan khusus kalau orang meninggal bulan Ramadan ni maka dia dapat kemuliaan, tentu tidak. Namun ada riwayat menyebut tentang pada bulan Ramadan maka azab kubur diringankan. Makna diringankan itu ialah pada siapa? Pada semua ke? Wallahu a'lam. Ini sebagai galakan pada kita supaya terus berdoa,
Berdoa untuk si mati ni kerana azab kubur diringankan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan sebagainya. Dan juga bukanlah salah satu sebagai galakan. Mana kata galakan, aku nak meninggal bulan Ramadan. Tapi kalau tak ada amal soleh, tak guna juga. Ada juga anggapan, aku nak meninggal di Mekah. Mekah. Memang betul. Orang yang meninggal di Mekah, ke kubur dibangkit kan, maka akan dibangkitkan dengan orang-orang yang mati syahid. Mana ada kelebihan-kelebihan tertentu meninggal kat situ. Namun bergantung pada amalan dia juga. Kalau dia bukanlah ahli amal soleh, dia orang maksiat pula, maka tak ada guna juga meninggal mana-mana pun. Ya, bergantung pada amalan kita. Kata Nabi, 3 perkara je yang ikut orang tu dah meninggal dunia. Maknanya kata selain daripada amal soleh dia, 3 benda je. Sedekah jariah yang dibuat, ya, ilmu yang dia bermanfaat disampai pada orang lain amalkan, dan doa anak dia. Itu sahaja. Mana kata yang lain-lain tidak memberi kesan pada dia, melainkan kalau misalnya kata dia ni memang orang yang soleh. Adalah kelebihan dia. Bulan Ramadan ada kelebihan dia. Hari Jumaat ada kelebihan dia. Meninggal pada di tanah suci ada kelebihan dia. Ini khusus kepada orang yang beriman. Begitu juga pada doa-doa juga. Biasa kita doakan, ya Allah, ampunkan dosa seluruh muslim-muslimat, mukminin, mukminat, sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Doa yang kita ucap secara umum ni sebenarnya sampai kepada orang-orang yang dah mati. Tetapi bukan semua akan dapat. Dia bergantung pada orang soleh ataupun maksiat tadi. Dia umpama tabung. Kalau orang soleh, dia dah ada tabung dia dah. Mana tabung tu lah yang mana doa yang orang doakan setiap di dunia ni, yang doa pada tabung tu ada untuk dia tadah. Tapi kalau ahli maksiat, orang yang tak buat amal soleh, meninggal dunia, dia hak kepada Allah, dia tak ada tabung. Macam mana dia nak kumpul doa orang yang bagi tu? Ibaratnya macam tu lah. Tak ada apa-apa makna pada dia. Doa tu tak diterima untuk dia. Maka pokok pangkal bergantung pada amal kita di dunia ini. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tuan Haji? Maknanya kita ziarah isteri di rumah. Maknanya ziarah tu. Baik. Bab ni ada perbincangan dalam kalangan ulama. Seorang isteri yang meninggal dunia, kita tahu seorang suami yang meninggal dunia, isterinya itu akan bermula iddah ketika dia mula-mula meninggal. Iddah ni satu tempoh yang mana isteri itu perlu mengasingkan diri. Bahasa kita berkabung. Ya? Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kiraan masa. Ataupun 3 kali suci. Maknanya waktu itu dia tak boleh berhias, tak boleh bergaul, tak boleh berwangian dan sebagainya. Maka itu dia sudah iddah. Dia kena kawal diri dia. Namun demikian, bagaimana pula kalau orang nak datang rumah dia? Dia tak boleh keluar bersosial. Maka hal ini juga tidak dibenarkan sekiranya boleh mendatangkan fitnah. Maknanya kita ni kawan arwah kan, kita kawan arwah, kawan suami dia tu. Tapi kita datang sendiri datang rumah dia. Ini tak boleh. Tapi kalau kita datangkan keluarga kita, kan, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, tak mendatangkan fitnah. Datang pula waktu siang. Datang sekadar sekejap, kemudian bagi bantuan ke apa, kemudian kita balik. Maka hal ini tak ada masalah. Ya, cuma seorang isteri dia tidak boleh bergaul. Makna bergaul tu ialah cerita hal tentang diri dia. Kalau cerita hal tentang arwah ke, tentang bagaimana dia nak uruskan keluarga lepas ni, boleh lagi. Tapi kalau cerita tentang perasaan dia, tu tak boleh. Macam mana? Sedihlah arwah suami meninggal ni, saya pun dah sunyi dah, ya, kawan-kawan tak ada kawan nak cerita apa semua. Ini tak boleh, meluahkan perasaan ni tak boleh. Dia hukumnya terkait dengan seorang isteri yang keluar bekerja. Ya, ulama terkini ataupun kontemporari yang kita sebut mengharuskan seorang isteri yang bekerja untuk keluar bekerja ketika waktu iddah. Boleh. Tapi atas dasar bekerja. Kalau dia kerja apa? Saya kerja dekat office. Maka dia buat kerja office dia je lah. Boleh. Sebab agak mustahil bagi seorang yang bekerja dengan satu syarikat ataupun satu tempat mendapat cuti yang panjang 4 bulan. Susah. Jadi tak nak mereka terpaksa masuk kerja juga, seorang isteri. Maka dalam hal ini boleh bekerja tapi menjaga batas. Dia kena bekerja je. Apa kerja dia? Saya bahagian kerani. Dia buatlah kerja kerani. Tapi tak boleh dia bersosial. Malam ni kita ada makan malam staff ya, dia tak boleh hadir. Tengah hari ni jemputlah makan kat kafe tu, dia tak boleh hadir.
Maknanya dia buat kerja dia sahaja dalam keadaan dia berpakaian pakaian yang tidaklah menarik perhatian orang lain. Antaranya pakaian yang gelap, warna yang lusuh, dia tidak memakai wangi-wangian, itu antaranya. Ya, tapi kalau orang ajak bersembang, kalau orang yang sama perempuan tak masalah. Tapi kalau ada lelaki ke apa, elakkan. Itu Islam menjaga begitu. Bagaimana pula kalau dia ni kerja dekat kaunter depan, customer service, dia kena jumpa ramai orang. Maka perbualan dia tu. Dalam hal ini kita boleh buat kerja kita lah atas niat customer service. Takkan kita nak diam je, kak tandas mana kak? Mana? Tunjukkan. Tak nak tengok muka dia kan, cakap pun tak nak. Tak boleh juga. Kena tunjuk sana dia, tak ada masalah. Berkisar dengan kerja dia. Begitu juga kalau orang meniaga, jual nasi lemak, karipap pagi-pagi tu kan, dia terpaksa meniaga walaupun dalam edah. Nak apa dek? Karipap. Kita tunjuk karipap. Tak boleh kata kak karipap 3, donat 3, ambil. Nah, kak saya kat sini. Apa benda meniaga macam tu kan? Meniaga mesti ada muamalah, mesti ada percakapan kan, ijab dan qabul kan. Dalam hal ini dia kena memandang okey apa dia selemak, okey sambal sing, okey bagi contoh kan, masih dia kat jual lah, beli, settle. Tu perniagaan, pekerjaan. Tapi kalau dalam hal yang berkisar dengan hidup dia, yang datang tu pula kata, kak macam mana kak kat rumah? Oh, kat rumah sahlah, abang kau tak ada ni, akak pun susah buat kerja rumah. Ni tak boleh. Cerita tentang hal diri dia, ini tidak boleh. Ya, tak boleh. Begitu juga dalam hal ni media sosial. Seorang isteri pun terikat dalam hal sosial media ni. Dia tak boleh sewenang-wenangnya update status berkaitan dengan diri dia. Kalau share tentang ceramah ke, tentang perkara yang berkaitan dengan manfaat agama ke, tak apa. Ini dia share, update status. 3 hari dah suami saya meninggalkan saya. Anak mula bertanya, mana papa? Kan, dia update. Bila dia update, orang pun komen. Sabarlah ya, nanti dapatlah papa baru. Kan? Tak kena pada waktu edahnya. Ya? Sebab kerana silap isteri yang membuka cerita, orang lain pun komen. Tak. Maka dalam hal ini juga seorang isteri saya selalu tegur. Media sosial stop. Ya, bukan tak boleh update, share ke, nak scroll ke, nak tengok situ semua, tak ada salah. Tapi jangan dia update status tentang diri dia, keadaan diri dia, suasana rumah dia pun stop. Begitu juga kalau dalam hal-hal orang besar, pemimpin masyarakat ke, artis ke apa ke, kalau kematian seorang suami dia, maka isteri dia janganlah interview, janganlah, elakkanlah. Ini kadang-kadang sampai ke rumah tanya, macam mana ya keadaan sekarang ni di rumah? Putisi kata, sedih lah, anak saya begini, mak mertua saya pun dah lain macam dengan saya. Maka hal ini menyebabkan fitnah. Sebab isteri yang baru kematian suami, emosinya tak stabil. Dia akan cakap berdasarkan perasaan, bukan pada akal. Itulah Islam menjaga seorang isteri bukan hanya pada maruah diri dia, tapi untuk mengelakkan fitnah yang lagi besar yang timbul kemudian hari. Wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan? Baik, dia kematian suami tapi dia hadir majlis tahlil. Okey, baik, masih. Ada soalan tadi? Soalan siapa? Ada lagi? Betul ke atau boleh ke kita ada jemaah jumpa roh yang berapa dalam keadaan contohnya di tanah alam ke atau mimpi? Baik, masih. Soalan Tuan Najib tadi kata bagaimana kalau seorang isteri hadir majlis tahlil suami dia. Okey, dalam hal ini kita ambil kepada poin pertama, seorang isteri yang kematian suami tempatnya di rumah, maknanya untuk mengelakkan fitnah. Ya, fokus dia ialah fitnah, untuk elakkan fitnah. Selagi tidak terkait dengan fitnah, maka hal itu diharuskan. Itu yang bergantung pada kerja tadi. Kerja boleh kerana buat kerja, bukan selagi tak terkait dengan fitnah. Begitu juga majlis tahlil. Kalau misalnya kata dia nak buat tahlil, keluarga dia nak buat di rumah lain, dia pun pergi. Maknanya dia pergi tu dalam suasana yang tidak mengundang fitnah dengan anak-anak dia, dengan keluarga dia. Kemudian dia tak bergaul dengan orang lain, duduk tengah-tengah, dia yang servekan makanan. Ini tak boleh. Dia kena berasingan. Fokusnya ialah untuk mengelakkan dia mendapat tarikan perhatian orang awam.
Adapun demikian, pada dasarnya sebaik-baiknya dia di rumah sahaja. Itu pada dasarnya, ya. Bukan kita kata oh ni galakan ni boleh isteri, tidak. Tempatnya tetap di rumah, pengasingan dia. Tapi adapun demikian tidaklah sampai melarang secara total, tak boleh langsung. Sebab manfaat untuk jaga iddah ni ialah untuk mengelakkan fitnah. Maka selagi tidak ada unsur-unsur boleh mendatangkan fitnah, maka hal itu diharuskan. Seperti mana hal pekerjaan tadi. Dia terkait juga dengan hal seorang isteri ikut suami pergi ke kubur ketika suami dia meninggal dunia. Maka hukum asalnya memang kena duduk kat rumah, dia tak payah ikut pun. Tapi kalau berkait dengan emosi, perasaan dia, jiwa dia rasa macam tak tenang, aku kena tengok juga suami aku pergi. Kalau tidak terbayang-bayang macam hidup dia lagi kan. Kadang-kadang kita tak tahu emosi masing-masing. Maka hal itu selagi tak mendatangkan fitnah, ikutlah. Tapi janganlah duduk tengah-tengah, dudukkan keluarga dia kat belakang, tengok suami dia turunkan, sama-sama baca doa, kemudian balik, settle. Kadang-kadang ada setengah tempat tu imam tu sendiri cari mana isteri dia, mana anak dia, mana duduk depan. Tak perlu, ya. Anak-anak tak apa kita pergi ke depan nak baca tahlil tu kan. Tapi tak payah sebut isteri dia. Tapi kalau isteri dia kita tak sebut pun, tapi isteri dia datang, janganlah kita halau dia pula, ya. Itu pun merupakan tarikan juga. Makna ini siapa? Isteri dia. Duduk belakang. Tak boleh juga. Maknanya biar orang tak kenal mana hati isteri dia, duduk diam je kan. Itu lebih baik, ya. Baik. Itu tentang tahlil tadi. Soalan tuan tadi, bagaimana pula mimpi, ya. Ada penanggalan mengatakan mimpi ini memberi petanda. Petanda kata orang lah kan, kalau kita bermimpi orang yang dah meninggal dunia, petandanya kita sedang tidur. Itu pertama. Tidurlah kan, mimpi. Yang kedua, petandanya kerana seseorang yang meninggal dunia itu mungkin ada perkara yang dia minta kita bantuan, ya. Mungkin hal hutangnya yang belum selesai. Maknanya kalau kita mimpikan dia apa keadaan sekalipun, cuba ingat balik. Tadi pun baru tadi sebelum maghrib tadi ada orang telefon saya. Dia kata mak mertua dah meninggal 7 tahun dah ustaz. Tapi baru-baru ni saya mimpi mak dia kata, kau dah selesaikan belum urusan mak tu? Kata dia macam tu. Jadi dia mimpi, tanya maksud dia apa. Saya katakan pada dia, kita tak tahu sama ada mimpi tu betul ataupun tidak. Tapi jalan selamat ialah cuba tengok balik apakah benda yang tak selesai lagi. Hutang dia tak ada tak? Rasanya tak ada ustaz, dah settle dah. Hal faraid macam mana? Faraid, harta dia tu. Oh, ada ustaz, ada satu tanah yang tak selesai lagi. Selesaikan. Itu selagi tak selesai memberi kesan pada si mati. Apa masalah sekarang ni, kata dia. Entah ada adik-adik kata ni wasiat kata mak kata nak bagi kat abang dia, tapi tak ada hitam putih. Saya kata kalau antara wasiat dengan faraid lagi kuat. Wasiat ni boleh dilawan lagi. Maknanya lawan tu ialah kalau adik-adik tak setuju. Oh, tak setuju wasiat ni. Kan? Seorang tak setuju dalam ahli yang wajib untuk dapat faraid ni, maka wajib faraid. Kembali kepada hukum faraid. Faraid lah. Berapa bahagian dia bagi. Tapi abang tu dah meninggal ustaz. Makna abang dia yang tak setuju tu dah meninggal. Macam mana? Dia tetap dapat hak dia, tapi bagi pada waris dia. Tu punya. Bab ni jangan buat main, kerana itu memberi kesan juga. Kalau mimpi seorang yang dah meninggal dunia, cuba tengok apa perkara yang tak selesai lagi, yang belum beres. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada? Baik. Saya masuk ke soalan yang ke-35. Bagaimanakah pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang keadaan orang-orang mukmin yang derhaka di akhirat kelak? Orang mukmin yang derhaka, adakah mereka kekal dalam neraka ataupun ada peluang masuk ke syurga? Maka jawapannya ialah seseorang yang mukmin yang derhaka pada Allah Ta'ala, walaupun dikuatiri dia masuk neraka, maka tidaklah kekal di dalamnya. Dia akan dapat masuk ke syurga juga setelah selesai perhitungannya, azabnya, hukumannya. Ya. Adapun demikian, walaupun kita ni orang Islam, seksa masuk neraka pun masuk syurga juga, tapi tergamak ke kita masuk neraka walaupun sedetik. Yang mana sedetik itu sahaja menghapuskan segala kenangan kita yang baik-baik. Apa yang kita pernah rasa nikmat dunia, semuanya hilang. Kerana apa? Kerana sedetik dalam neraka. Apatah lagi kalau beribu tahun dalam neraka. Wa iyyazubillah min zalik. Ya. Dan soalan yang ke-36 dalam tajuk ni, yang terakhir,
Bolehkah kita mengatakan seseorang sebagai ahli syurga atau ahli neraka? Kadang-kadang orang mudah jatuh hukum. Kau ni neraka tempat kau ni kan? Neraka kirim salam kat kau kan? Kita bagi macam tu kat dia kan? Ataupun orang kafir meninggal, neraka manalah dia duduk ni kan? Ibn Taymiyah berkata, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini memiliki dua pandangan. Pertama, kita tak boleh mengatakan seseorang itu ahli syurga kecuali jika Rasulullah SAW telah menyatakan demikian. Pandangan pertama kata, tak boleh kata orang dari syurga ke apa, melainkan apa yang Nabi sebut. Contohnya, kata Nabi 10 sahabat yang dijamin syurga. Nabi sebut Abdul Rahman bin Auf, Nabi sebut Uthman, Nabi sebut Ali, semualah. Maka dalam hal ini memang wajib syurga kerana Nabi dah sebut. Ya, mana hal ini kalau Nabi sebut, okey, betul lah tu. Orang lain Nabi tak sebut, jangan sebut. Pendapat yang kedua, orang yang bertakwa, zuhud, beramal soleh, di samping orang ramai mengakui kesolehannya, maka kita boleh mengatakan dia termasuk ahli syurga. Dalilnya sebagaimana hadis Nabi SAW, dia berhak masuk syurga, dia berhak masuk syurga. Kemudian baginda bersabda, kamu adalah saksi Allah di permukaan buminya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kata, ada seorang sahabat meninggal, Nabi kata dia berhak masuk syurga, dia berhak masuk syurga. Kamu, kalau Nabi tunjuk sahabat, adalah saksinya di akhirat nanti. Mana kita berikan saksi yang baik pada dia. Ya, boleh kata orang ni ahli syurga sekiranya nampak kesolehannya. Ulama meninggal, tok guru meninggal, insya-Allah syurga tempat dia. Budak kecil meninggal, insya-Allah syurga tempat dia. Orang mati syahid, insya-Allah syurga tempat dia. Boleh. Tetapi tak boleh sesekali mengatakan seseorang sebagai ahli neraka. Tak boleh. Oh, neraka dia ni, oh meninggal maksiat, tak boleh. Ya? Melainkan terhadap orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya bahawa mereka termasuk ahli neraka. Misalnya Abu Lahab, Fir'aun, itu adalah perkara yang memang sah ahli neraka. Jadi tak dibenarkan mengatakan seorang sebagai ahli neraka melainkan apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maknanya orang kafir sekalipun kita tak boleh kata dia ahli neraka kalau dia dah meninggal dunia. Oh, dia meninggal dunia, ya Allah, kesian dia ahli neraka. Tak boleh. Tak boleh kata demikian. Siapa tahu ketika dia mati Allah bagi hidayah. Mana tahu, Allah Ta'ala. Walaupun dia mati dibakar ke, walaupun dia mati cara Kristian ke, tetap ada mungkin Allah Ta'ala yang menentukan syurga atau neraka. Ya, Allah Ta'ala bisawab. Ya, jadi kita berhentilah setakat ini. Ya, ke boleh sambung lagi sekali? Stop dah kan? Ikut syarat dia kan? Baik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perkongsian kita dalam fiqh jenazah. InsyaAllah ada kesempatan boleh kita berjumpa lagi. Kalau tuan-tuan ada persoalan lain kali nak tanya, boleh tanya pada saya punya Facebook. Sekat itu kadang-kadang ada soalan kontemporari yang orang tanya kan. Maka ada yang saya selitkan kat situ. Ya, taiklah Ustaz Undertaker, insya-Allah jumpa. Ya, bukan Undertaker main wrestling, Undertaker yang gali kubur tu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tanggung atas istighfar dan seterusnya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.